Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam rancangan kita seperti biasa pada pagi ini, iaitu rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan iaitu Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia di TV3 dan juga TV9. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Saya dan kru produksi mendoakan anda semua moga-moga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memenangi perlawanan kita dalam menentang pandemik COVID-19. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan tadabbur surah Yasin seperti biasa, iaitu ayat 69 sehinggalah ayat yang ke-73 yang akan dikupas oleh Ustaz kita iaitu panel, iaitu Ustaz Rozi Rejab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar sahaja lagi kita akan bersama-sama untuk membaca surah Yasin yang akan dipimpin oleh ustaz kita iaitu Ustaz Rozi Rejab. Jadi marilah sama-sama kita bersedia untuk kita membaca surah Yasin dan meneliti setiap bait-bait surah Yasin ini agar kita dapat lebih menghayati, seterusnya dapat mentadabbur bersama-sama dengan kita sebentar sahaja lagi. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh, sebelum kita mulakan bacaan Yasin kita sebentar lagi, sedikit perkongsian berkenaan dengan status terkini ataupun laporan terkini COVID-19 di Malaysia setakat 19 hari bulan 6 semalam, iaitu 19 hari bulan 6 2021. Kes baharu yang dicatatkan iaitu sebanyak 5,911 kes, dengan kes sembuh baru iaitu 6,918 dengan jumlah kes aktif 64,523 dan kes kematian baharu iaitu 72 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mesti menang. Jadi marilah sama-sama kita mengambil keberkatan kita pada pagi ini untuk kita sama-sama membaca Yasin dan juga mengangkat dan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat wabak penyakit ini daripada Malaysia khususnya dan kepada dunia amnya, insya-Allah. Jadi Ustaz dah bersedia Ustaz? Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama saya serahkan majlis kita pada hari ini kepada Ustaz Rozi Rejab untuk memulakan bacaan Yasin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Terima kasih yang kami kasihi Da'i Fahmi, penerbit kita pada pagi ini yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman serta semua kru yang terlibat, kameraman yang bersedia sejak awal tadi dengan wajah yang ceria dan penuh semangat, alhamdulillah. Serta yang kita sangat raikan semua penonton TV3, TV9, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bersama kita pada pagi ini doa untuk Malaysia. Sama-sama kita buka Mushaf Rasmul Uthmani, Quran Piawai muka surat 440, bermula pada juzuk yang ke-22 hingga kita akan memasuki juzuk yang ke-23, surah yang ke-36. InsyaAllah sama-sama. Sebelum itu saya mohon untuk kita like, komen dan share banyak-banyak pagi ini, pagi Ahad. Pagi ini pagi Ahad. Kita kejutkan semua bangun. Jangan ketika kita kejut dia bunyi Ahad, Ahad, Ahad. Kita ingat macam Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an. Rupanya nak bagi tahu hari Ahad. Jom cepat-cepat sedia ya, pegang mushaf. Ustaz saya hafaz Quran, bagus, alhamdulillah, muqri'ul Quran. Tapi lebih afdal juga untuk kita melihat mushaf, dapat pahala membaca, dapat lagi dengan izin Allah redanya pahala melihat ayat-ayat Quran secara zahir di mushaf, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
ثم إلى أهل بيته وذرياته وأزواجه وأصحابه والتابعين أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات. Syai'ul lillah lahumul Fatihah. Sama-sama semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami niatkan dengan bertawassul menggunakan kalam-Mu yang suci Al-Quranul Karim ini. Kami mohon Malaysia selamat sejahtera daripada segala wabak dan bencana dan daripada segala kemudaratan. Amankan tanah air pertiwi tercinta kami, Malaysia, bumi bertuah kurniaan-Mu ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم
ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا كريم اللهم بحق ياسين اللهم بحق ياسين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم آمين. وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon ya Allah di pagi Ahad ini ya Allah di bulan Dzulqa'dah ini ya Allah antara bulan-bulan haji yang Engkau muliakan sepatutnya di bulan ini berangkatlah seluruh manusia menuju ke rumahmu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami sedang diuji, Ya Allah. Maka kami mohon ampun padamu, Ya Allah, daripada segala kesalahan dan juga kekurangan kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah ibu kami, Ya Allah. Ampunkan seluruh keluarga kami, Ya Allah.
Ampunkan para pemimpin kami, ya Allah. Ampunkan para sultan, raja-raja kami, ya Allah. Ampunkan para ulama dan cendekiawan kami, ya Allah. Ampunkan seluruh pemuda-pemudi, anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, angkatlah segera wabak bencana ini, ya Allah. Jauhkan kami daripada kemurkaan-Mu dan kemudaratan ini, ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah yang Maha Kaya, Maha Tahu, Maha Mengampun, Maha menyembuhkan dan Maha menghilangkan segala wabak ini, ya Allah. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami sedang diuji, ya Allah. Bahkan di kalangan kami ada yang sedang dizalimi, ya Allah. Sedang disakiti, ya Allah. Sedang ditakut-takutkan dengan segala benda, ya Allah. Maka selamatkan kami daripada segala ketakutan itu, ya arhamar rahimin. Amin. Bantulah, ya Allah, saudara kami di Palestin, di Syria, di Yaman, di seluruh muka bumi-Mu, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأهلك الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin. Alhamdulillah. Kita sudah selesai membaca suci Al-Quran, iaitu surah Yasin yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Ustaz Rozi sebentar tadi. Jadi dengan keberkatan surah Yasin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon supaya negara kita terus bertahan dan seterusnya menang dalam peperangan melawan pandemik COVID-19 ini. Seterusnya mendoakan juga kepada saudara se-Islam kita di Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis Israel laknatullah, supaya mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan ke atas saudara se-Islam kita di sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, teruskan setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia di TV3 dan juga TV9. Bersama dengan saya, Da'i Fahmi, dan juga panel kita iaitu Ustaz Rozi Rajab. Sebentar sahaja tadi, kita sudah selesai membacakan ayat suci Al-Quran iaitu surah Yasin. Dan insya-Allah, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus mentadabbur surah Yasin iaitu ayat 69 hingga 73. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد يا كريم. Terima kasih Da'i Fahmi, host Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, hari Ahad ini 20 Jun 2021 dan ayat 69 hingga ayat yang ke-73 secara keseluruhannya membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidaknya kalau kita lihat ayat yang ke-69, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu, dan tidaklah kami telah mengajarkan asy-syi'ra. Asy-syi'ra ni syair, gurindam ke atau
kita sebut sebagai satu himpunan kata bahasa yang indah, ya. Bukan, kami tidak mengajarkan dia syair. Wa ma yanbaghilah, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga tidak berhajat pun, tak memerlukan pun kepada syair itu, dan tak layak pun bagi dia. In huwa, melainkan dia, ya, dzikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin, melainkan dia yang melainkan dibacakan oleh Nabi itu, yang disampaikan olehnya itu adalah zikr wa Qur'an mubin, satu zikir, peringatan, Quran, ya, yang disuruh baca dan mesti dibacakan, mubin, yang terang benderang nyata. Ini satu benda yang mesti kita hadam pagi ini, bahawa Quran ini bukanlah kitab kesusteraan, dia merupakan wahyu. Dia bukan kitab bahasa, dia wahyu melampaui daripada bahasa. Karena itu guru kami dahulu pernah berkata, saya masih ingat lagi, ya, almarhum Syekh Abdul Rahman Bakar. Itu guru bahasa Arab saya, muallim lugha Arabiyah saya. Dia kata ada bahasa daripada Quran itu yang diambil dihukum pada bahasa Arab. Ada tempat patut jadi majrur. Contohnya bibat kata itu patut kalau ikut datang huruf ba harfu jar, dia akan jadi bibakkati. Tak, dia kata jadi bibakkata mubarakah. Maka diambil daripada itu hukum menyatakan kalimah bakkah juga membawa maksud Makkah, ya. Jadi kalau orang kata ana adhhabi ila, dia tak boleh sebut ila Makkatil Mukarramah. Kalau sebut ila Makkatil Mukarramah tu orang yang faham tentang bahasa, ya, nahwu, dia tengok dia ni, ya. Jadi dia bukan kitab bahasa, bukan kesusteraan. Lebih dahsyat daripada itu, ya. Karena itu Quran seperti kita sebut dalam siri-siri yang lalu, meliputi seluruh ilmu dunia dan akhirat. Dan tiada satu ilmu pun yang tidak dikandung oleh Quran, merentas masa dan zaman, melampaui waktu dan ketika, bahkan tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia yang cetek. InsyaAllah kita akan telusuri satu demi satu hingga ayat yang ke-73. Wallahu a'lam. Masya Allah, mukadimah yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik kita hari ini iaitu surah Yasin, iaitu ayat 69 hinggalah ke-73. Kita akan sama-sama tadabbur sebentar saja lagi. Dan sekiranya ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di ruangan komen ditanyalah Ustaz TV3. Sama-sama kita like dan share kepada kawan-kawan supaya sama-sama kita dapat menuntut ilmu bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pagi ini kita akan terus meraihkan soalan daripada Facebook kita, insya-Allah, daripada Mas Rifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru tanyalah Ustaz. Merujuk ayat 69, mengapa orang-orang kafir mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahli syair? Apakah tuduhan lain yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh mereka kerana ingkar kepada Rasul dan menolak peringatan daripada Al-Quran? Adakah ayat ini menerangkan bahawa Al-Quran bukanlah syair atau pantun yang mengandungi khayalan, tetapi Al-Quran mengandungi hikmah, kebenaran, ilmu pengetahuan, petunjuk, pengajaran dan iktibar? Malah ayat-ayat daripada Al-Quran dapat melembutkan hati bagi sesiapa yang membacanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan kepada soalan Kak Mas Rifah Nur Jamain kita. Seperti kita mukaddimahkan tadi, Quran itu bukan yang dijangka-jangka oleh musyrikin. Dia kata sebenarnya syair ini diambil daripada kalimah syu'ur. Syu'ur ni apa? Dia perasaan. Jadi penyair ni dia mengungkap, dia sanggup menyampaikan apa yang terasa dalam kalbunya. Mungkin sebagai tekanan daripada satu inspirasi, ilham atau sebagainya, ya, timbullah syair daripada seorang penyair, ya. Tetapi Nabi bacakan itu melampaui daripada apa yang mereka jangkakan. Seperti Nabi menyebut kalimah Ar-Rahman. Mereka bertanya, mana Rahman? Siapa dia Ar-Rahman? Mereka pun tak tahu, ya. Bahkan ada kalimat-kalimat yang mereka tidak mengerti sekalipun. Apatah lagi contoh Nabi membaca, ya, seperti huruf-huruf yang terputus.
Alif Lam Mim, Taha, Yasin, Qaf dan sebagainya. Maka mereka terpana pada waktu itu, barulah mereka sedar, oh ini bukan sebarangan. Kenapa? Pada waktu itu, ya, orang-orang Arab bangga, hebat dengan kesusteraan mereka. Nusus wal adab, kata mereka. Ya, bangga sungguh hingga mengatakan tiadalah yang lebih hebat daripada mereka melainkan mereka saja. Turun Quran menafikan segala-galanya. Bahkan mereka tidak mampu, ya, mengarangkan satu ayat pun yang semithil dengan Quran. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithlih. Bawalah satu surah cukup yang seumpama dengan Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu bawalah saksi-saksi kamu, tapi selain pada Allah, ya, mereka tidak akan mampu. Ya, seperti contoh kita baca Suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sin kat belakang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siapa boleh karang macam tu? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya-Allah, tabarakallah. Maka mereka pun pada waktu itu, wow, ini bukan sebarang-barang bahasa. Maka ini bukan bahasa manusiawi, melainkan Quranun Majid. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi persoalan yang akan kita kupas selepas ini, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan edisi kita hari ini, iaitu doa untuk Malaysia di TV3 dan TV9 dengan saya iaitu Naif Fahmi dan juga panel kita iaitu Ustaz Rozi Rejab dengan topik kita iaitu Tadabbur Surah Yasin ayat 69 hingga 73. Jadi sebarang persoalan boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah sebentar tadi Ustaz sudah menjawab satu persoalan daripada penonton kita. Jadi Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syair. Dan kita biasa dengar tentang qasidah. Jadi qasidah dan syair itu adakah perkara yang sama atau perkara yang berbeza Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan yang ketiga. Ketiga. Syair, qasidah, semua daripada bahasa Arab. Ya, dia ada lagi nazam dan sebagainya. Bahkan bagi mereka yang begitu mahir dengan kitab yang memuji-muji kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidaklah melampau-lampau pun seperti yang disebut di dunia Melayu ini Al-Barzanji. Diambil daripada kalimah nama Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ya. Seorang mufti Syafi'i pada waktu itu di Haramain, ya. Maka qasidah dan syair ini satu himpunan kata yang indah, dan kalau kita boleh sebut antara yang pertama mencipta qasidah itu ialah seorang penyair Arab namanya Al-Muhallal bin Rabi'ah At-Tughlabi yang hidup beberapa tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahir, ya. Dan qasidah itu mengalami perkembangan ketika para penyair, para Islam seperti Amru Al-Qais, Al-Qamah dan Ubaid menulis syair-syair, qasidah dan membacanya di hadapan Kaabah. Bahkan satu ketika dulu, mana-mana syair, qasidah yang hebat akan diundi, dipilih. Pemenangnya akan digantung syair, qasidah mereka di dinding Baitullahil Haram. Jadinya
Sampai hari inilah kalau kita lihat qasidah ni akan kita dengar ya, dan antaranya kalau di Malaysia ni banyak dipengaruhi oleh karangan Imam Al-Bushairi Bersyai. ya, ada Zuhud Al-Bushiri, Bushairi dan sebagainya, dan sangat indah. Bahkan ia kadang jadi doa dikarang dalam bentuk qasidah, tapi dialunkan dengan begitu indah. Bahasanya adalah doa. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Maru bin Simin dari Miri, Sarawak. Masya Allah. Ya, Cik Maru. Soalannya? Ya. Nak tanya satu soalan dengan Ustaz. Ya. Ya, ada saya punya kawan dulu, bukan dia bercerita. Kita ni umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dia cakap. Jadi dia cakap dengan saya, kita ni saling memperingatilah, memberitahu dengan kawan rakan, dengan orang lain, supaya kita ingat kepada perintah Allah. Tapi sembahyang jugalah macam ibadah dikerjakan. Jadi kita sama-sama lah memberi penerangan kepada orang lain. Itu saja dia cakap. Jadi soalannya? Soalannya itu saja. Soalan begitu. Betul ke begitu Ustaz tu? Saya nak tahu lagi lah. Ya. Okey, baik. Berkenaan dengan keterangan daripada dia tu. Baik. Terima kasih kepada Cik Maru TV kerana sudi bertanyakan soalan daripada Sarawak. Masya Allah. Baik, Ustaz, berkenaan dengan soalan daripada Maru TV tadi, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudara Maru TV. Kita menjadi seorang Islam ini mesti memahami tugas sebagai Muslim. Sekaligus mukmin. Kita nak jadi Muslim yang taat. Kita tak mau jadi Muslim yang melakukan maksiat. Maka memahami pengertian menjadi seorang Muslim mukmin itu ialah pada melihat sifat yang ada pada seorang Nabi. Ya, Nabi kita ada berapa sifat? Ada 4 sifat yang wajib pada Nabi. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Bila disebut tentang siddiq, artinya berkata benar. Seorang yang namanya mukmin Muslim itu kena berkata benar. Dia tak boleh buat satu kata-kata yang punya niat jahat di dalam tujuan melontarkan kata. Begitu juga kalau kita lihat ya, syair, qasidah dan sebagainya, yang dialunkan ialah perkataan yang benar. Tak boleh kita buat laporan-laporan palsu. Contohnya pergi jumpa polis, ya, buat karangan siap-siap ni, buat karangan siap-siap, plan siap-siap, pakat-pakat yang karang orang lain, yang report orang lain. Masya Allah, dia rasa hebat, bahkan menyiarkan laporan untuk dilihat semua. Tahukah dia itu juga satu kesalahan? Jadi ini, jadi seorang Muslim mukmin jangan rosakkan nama Muslim mukmin itu dengan membawa lain daripada sifat yang Nabi ajarkan. Selalu orang berkata, Ustaz, itu sifat Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah dia sebenarnya sungguh-sungguh pada diri Nabi, contoh teladan untuk diambil pedoman. Siapa nak jumpa Allah Ta'ala esok, yang akan diadili oleh Allah, dibuktikan dengan disyahadahkan, disaksikan oleh Rasulullah, tak malukah dia jadi seorang mukmin yang menipu? Bahkan seorang mukmin tidak akan menipu. Yang kedua, amanah, nilai integriti yang terhebat, ya. Memang Siddiq pun dah terhebat, ini amanah. Maksudnya dia tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada khianat, tidak akan, ya. Kemudian jadi seorang mukmin kena lihat yang ketiga, tabligh. Jangan menyembunyikan, sampaikan kebaikan, ya. Paling-paling kurang kita sebut qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu, ya, rujuk ayat itu yang sebenar-benarnya diturunkan untuk Nabi bagi tahu musyrikin Makkah ketika mereka mengatakan sif lana ar-rabbik, kamu sifatkan untuk kami ni, kami tahu macam mana Tuhan kau. Turun ayat itu. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, selawatlah kita semua sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam,
huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang esa. Ya. Maka sampaikan. Ustaz, ini untuk orang Islam saja. Tak, untuk semua. Ustaz, orang kafir ada tak ayat yang menyatakan seruan untuk orang kafir? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang munafiqin ada, bahkan ada surah lagi, suratul munafiqun. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya apa? Fatanah. Siddiq pun kena fatanah, amanah pun kena fatanah, tabligh pun kena fatanah. Apa makna fatanah? Pintar. Pintar. Kita tidak mahu jadi betul bendul, pembaris pun tak sebetul dia. Satu istilah kan. Jadi kita kena pandai menyusun kedudukan yang terbaik. Karena itu belajarlah sirah, ya. Dan sirah itu dapat kita perolehi, dapat kita lihat daripada tadabburnya Al-Quranul Karim. Maka tadabbur Quranul Karim mesti bertemu guru mursyid. Jangan tafsir birra'i sesuka-suka hati. Ya, ramai, bahkan ada satu orang ajak saya dulu buat untuk program terjemah Quran. Saya kata sekadar bagi orang faham. Orang buka Quran orang faham cukuplah. Tak boleh, saya kata. Nanti dia akan faham Quran ikut nafsu dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu para ulama letakkan satu baris ayat. Saya sebut dalam bahasa Melayu cukup. Dia kata kalimat yang hak tapi berkehendakkan tujuannya kebatilan. Ini bahaya. Maka dia akan jumpa percanggahan dalam Quran. Contoh sikit menyusukan anak. Suratul Luqman sebut 24 bulan, iaitu 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Suratul Ahqaf sebut 30 syahra, 30 bulan, 2 tahun setengah. Mana satu ni? Ya. Maka kalau kita dia jumpa guru akan terangkan. Saya simpulkan minimumnya 2 tahun. Itu ilmu nutrisi, belajar nutrisi, ya. Paling maksimumnya 2 tahun setengah. Ikhtiarkan berhenti dalam tempoh itu, kerana selepas itu ada cerita lain pula. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz, ya. Ustaz tadi menterjemah mentadabbur ayat yang ke-65. Kaum kafir Mekah yang mengatakan ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai syair semata-mata. Soalan saya, apakah sebenarnya mereka ini, apakah sebab mereka ini tak dapat menerima ayat-ayat suci Al-Quran ini, hanya mereka mengatakan sebagai syair saja. Nak kata mereka tak faham, mereka berbahasa Arab, sedangkan Al-Quran juga dalam bahasa Arab diturunkan, ini tak munasabah sama sekali. Apa punca sebenarnya? Apa punca sebenar mereka menolak? Apakah kerana keegoan diri mereka sendiri, ataupun mereka ini ada kepentingan diri masing-masing, ataupun kerana amalan nenek moyang mereka yang memang sukar untuk dibuang atau dikikis daripada kehidupan mereka seharian, ataupun adakah lagi sebab-sebab yang menyebabkan mereka ini tidak dapat menerima ayat-ayat Al-Quran, sedangkan mereka cukup faham, dan mereka juga ada menolak kerana apakah sebab mereka menolak sedangkan mereka cukup faham dengan bahasa Arab ini, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Umar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, soalannya, apakah punca orang-orang kafir ini tak mahu percaya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita lihat kepada soalan tadi, lihat dengan mata kalbu kita, ya. Kita akan dapati bahawa tujuan Cik Umar Abdul Majid bertanya tadi agar kita tidak terbelenggu hanya di dalam konti tanyalah ustaz ini sahaja, ataupun sekadar melihat layar TV sahaja, ataupun lihat kita punya FB, ada lihat FB, jangan lupa like, komen dan share banyak-banyak. Ya, ingat ya Allah, ya, niat dalam hati aku nak buat satu kerja amal, mudahan inilah satu kerja tabligh aku, yang kita dah jawab soalan itu tadi. Baik, untuk soalan ini baiknya kita lihat ayat 70. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata liyunzira, untuk sungguh-sungguh Quran ini
ya, memberikan peringatan man kana hayya, ya, kepada barang siapa yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan memastikan kata-kata terhadap orang-orang yang kafir. Soalan dia tadi, orang kafir ni bukan tak faham bahasa Arab, dia faham. Kenapa jadi macam tu? Fi qulubihim marad, tu jawapan dalam suratul Baqarah. Dalam kalbu mereka ada sakit, penyakit. Fazadahumullahu marada, maka dah dia sendiri nakkan sakit itu, ya. Itu jadi istidraj pada dia. Dia tak rasa apa-apa, tapi fazadahumullahu marada, maka ditambah akan mereka itu oleh Allah akan penyakit lagi. Kita tidak terhad, ya, ambil faham kepada orang kafir yang namanya pandai bahasa Arab. Bahkan kepada orang mukmin yang pandai bahasa Arab pun, ya, orang Islam yang pandai bahasa Arab pun, kadang-kadang ada benda yang dia tak faham. Apatah lagi Islam saja tapi tak pandai bahasa Arab, satu bab lain pula. Ya. Yang ada dalam kalbu mereka itu ialah kejahilan, tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka tidak mahu menggunakan akal fikiran. Lain Al-Quran menyebut, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawat, adakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahawa langit-langit wal ard dan bumi kanata ratqa, dahulunya mereka bercantum menjadi satu, disebut oneness world. Orang-orang yang belajar fizik dia akan tahu ini oneness world. Dunia yang satu bercantum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fafataqnahuma, maka kamilah yang memisahkan mereka dengan pemisahan yang cukup dahsyat. Ya? Stephen Hawking sebut sebagai, siapa Stephen Hawking ni, pakar fizik, ya, mendiang, dah meninggal. Profesor Stephen Hawking sebut sebagai Big Bang. Mereka mengatakan Big Bang Theory. No, bukan teori. Dengan izin, ya. Dia adalah benda yang telah berlaku, hak yang telah berlaku. Fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan setiap entiti yang ada datangnya air. Air ini satu molekul air ada dua molekul hidrogen, satu molekul oksigen, H2O. Ya. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, setiap sesuatu yang namanya kehidupan. Maka Allah tanya orang kafir ini, afala yu'minun, maka kenapa mereka tak nak beriman lagi? Segala hujjah diberikan, melainkan mereka itu menutup di depannya, di belakangnya. Bukan Allah menutup, mereka pula menutup diri mereka sendiri daripada menerima kebenaran. Seperti hari ini, orang kata hari ini ada COVID. Dia kata mana ada, tak ada penyakit demam gitu je. Astaghfirullah. Dia tak mau menerima yang hakiki yang sedang berlaku. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita cerita tentang orang-orang yang kafir yang tak mahu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam konteks pada masa sekarang ini, ada ilmu sains, fizik, dan ada orang ahli dalam bidang sains yang mungkin terlalu taksub dengan apa dalam bidang sains sehingga kan mengatakan Al-Quran ini adalah satu perkara yang khayalan, tahyul, yang tak perlu kita nak rujuk Al-Quran. Cukup dengan ilmu sains kita boleh selesaikan segala-galanya. Bagaimana untuk kita cantas pemikiran sebegini Ustaz? Tapi sebelum Ustaz nak menjawab soalan saya, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Doa untuk Malaysia. Sebentar tadi kita telah mengupas beberapa persoalan daripada para penonton kita dan kita akan terus meraihkan soalan daripada penonton kita, insya-Allah. Dah sedia Ustaz? Sedia. Alhamdulillah. Jadi kita nak ke soalan yang seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursi dari Banting. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Nai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Siti. Ini saya ingin bertanya, ingin tahu ni bab surah Yasin ni. Tapi soalan saya begini, kalau membacakan Yasin kepada orang-orang yang sakit, orang yang sakit tenat misalnya,
yang hampir nazak lah. Kenapa berbeza pula ya? Bila sampai ke surah yang ayat yang ke-38, Zalika takbirul azizil alim diulang 5 kali. Dan bila sampai bukan 5 kali, 14 kali. Bila sampai ke ayat yang ke-58, salamun qaulam mir rabbir rahim diulang 14 kali. Dan bila sampai ke ayat yang ke-80, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahlukum lahum bala diulang 5 kali. Jadi saya ingin penjelasan Ustaz, kenapa bila membacakan Yasin kepada orang yang sakit yang hampir nazalah berbeza. Itu aja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Siti kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, soalannya apakah kaifiatnya berbeza-beza bilangan dalam pengulangan dan perbezaan dalam bacaan kita secara biasa dan juga bacaan untuk orang sakit, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan daripada Kak Siti Rohani dari Banting. Betul. Kami diajar, kami juga tidaklah orang alim, kami namanya ustaz, pendakwah, sekadar kita ini mubaligh, misionari, penyampai, mubaligh ni penyampai, ya. Maka diajar oleh guru-guru kami, dia kata hisnul alim, kubu ataupun benteng orang-orang alim ni, kita tidak alim lah, ada sikit-sikit ilmu Allah bagi, ialah la adri, saya tak tahu. Tapi tanyalah ustaz ini, adakah rasional saya menjawab saya tidak tahu, ya. Daripada siri pertama keluar tanyalah ustaz, awal-awal dilancarkan, saya masih ingat saya pernah berkata kepada penerbit pada waktu itu, Kak Junaidah Maddin. Saya kata, Kak, kalau saya tak tahu boleh tak saya jawab saya tak tahu. Dia kata, ustaz orang tanya kena jawablah, tak tahu. Saya kata, Masya Allah, a'immah kita yang hebat-hebat, a'immah al-arba'ah, ya, yang 4 itu, mazahib yang 4 itu, pun ada di kalangan mereka yang pengikutnya ataupun penuntutnya datang dengan 100 soalan, lalu dia dijawab hanya 3. Imam, mana baki lagi 97? Jawab, aku tak tahu. Tetapi saya tahu juga kaifiat ini. Saya jawab tak tahu itu membenting diri saya daripada benda yang saya tak tahu, lagu saya pandai-pandai menjawab. Yang saya tahu ialah Nabi sebut, ya, iqra'u, kamu baca, kamu semua baca apa? Yasin mautakum. Baca Yasin kepada orang yang sakit nak meninggal, bahkan kata ulama juga orang yang telah meninggal pun bacakan kepada dia. Apa hikmahnya? Untuk menenangkan dirinya agar telinganya mendengar alunan wahyu Allah, agar kalbunya menjadi tenang, tidak gusar, gelisah pada waktu itu. Kita ni hidup lagi, kita belum sampai saat sakarat, ya. Ada saudara saya diuji dengan sakit jantung yang sangat dahsyat, ya, hingga sekarang dia pakai bateri. Dia bagi tahu saat dia jantung berhenti tu, jantung berhenti sebelum dikejutkan dengan nak cari istilah yang tepat bahasa Melayu bagi orang faham, ya, dengan arus elektrik. Dia bagi tahu pengalaman dia. Tak tergambarlah hari ni kalau nak cerita pun, ya. Maka Yasin itu ada pada ayat-ayat tertentu diulang 14, 5 dan sebagainya. Ada signifikannya berdasarkan makna itu kata guru kami. Saya ambil contoh satu, panjang jawapan ni, ya. Salamun qawlan mir rabbir rahim, yang disebut tadi. Salam artinya salam sejahtera, qawlan ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, mir rabbir rahim, Tuhan yang namanya apa? Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Dengan satu tujuan Quran itu dibaca, bukan hanya mengharapkan akan kebajikan, tetapi inginkan manfaat. Apa manfaatnya? Mudah-mudahan menyebut salam kepada yang sakit itu. Sejahtera, sejahtera, pujuk dia sejahtera, ucapan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, ya. Bukannya ujian ini, ujian ingin Allah menyiksa azab, tetapi membersihkan kamu daripada dosa sakarat ini. Maka tenang-tenangkanlah. Tenang-tenangkanlah. Sebab itu diulang dan diulang. Adakah ini satu perkara bid'ah yang manusia buat? Tidak, wallahi tidak. Kenapa tidak? Rasulullah pernah mengulang-ulang bacaan tu, ya. Ulang dan ulang lagi dan ulang lagi. Hingga para sahabat bila dengar Rasulullah mengulang-ulang bacaan, mereka faham. Ini ada sesuatu yang
Rasul nak mereka tadabbur. Ada kalangan mereka itu tahu dah bahasa Arab tu. Tapi ada lagi yang Rasul nak pecahkan rahsia agar mereka faham sungguh-sungguh di sebalik, beyond the words, di sebalik perkataan tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Saya tertarik bila Ustaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkara itu sehingga sahabat-sahabat nak tahu apa di sebalik daripada setiap ayat itu. Jadi berkaitan juga dengan soalan saya tadi Ustaz. Orang zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk mencari maksud dan juga kisah yang tersirat di sebalik daripada ayat Al-Quran ini. Lain cerita daripada kebanyakan masyarakat kita sekarang yang mungkin hanya faham daripada sudut zahir sahaja. Dan mungkin ada yang terlalu taksub dengan ilmu dunia, ilmu sains, ilmu fizik, sehingga kan lupa dengan ilmu daripada yang Allah bagi, Al-Quran dan juga hadis. Dan sehingga taksub, sehingga tak percaya langsung terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Islam kita sendiri. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita yakinkan orang-orang sebegini untuk membuktikan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala segala ilmu sains dan teknologi itu ada dalam Al-Quran ini Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Menjawab soalan ini indahnya kalau kita merujuk kepada ayat 71 dan seterusnya. Cuba tengok ayat 71 ya. Buka ayat 71 tu boleh tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Allah tanya. Dan apakah tidak mereka lihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak sebagai bahagian dari perbuatan tangan-tangan kami. Lalu mereka menguasainya. Apa maksud an'ama? Ini satu ilmu untuk dikaji. Ilmu tentang hayawan. Hayawan. Disebut dalam dunia hayawan ni apa? Animal. Hayawan. Hayawan ini ada jenis mamalia. Ada reptilia. Ada amfibia. Itu ilmu apa tu? Sains. Ya? Sains. Belajar khusus dalam ilmu apa? Biology. Lebih-lebih khusus lagi dia the kingdom of animal. Dalam kumpulan kerajaan haiwan. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala sebut. Tapi bila sebut tentang an'ama, dia merujuk kepada binatang-binatang ternakan. Tapi bukan binatang peliharaan dengan istilah pets tu, bukan. Itu ternak juga. Ya. Yang sepertinya lembu, kambing, unta, kibas, hatta ayam pun yang dua kaki tu. Ya. Itu an'am, binatang-binatang ternakan. Tapi binatang ternakan ini khusus kita bincang pula. Kena tengok tafsir. Ya. Dua kaki boleh buat korban tak Ustaz? Tak boleh nak masuk ke Aidul Adha yang 4 kaki. Binatang ini haiwan. Faham tak bahasa manusia? Tak faham. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ini, ya, binatang-binatang ini kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Bahkan binatang ini diciptakan untuk kamu. Ya. Kamu ambil manfaat dengan binatang ini. Kamu boleh gunakan dia untuk membajak sawah kamu. Mengambil manfaat daripada susunya. Menyembelihnya lalu makan, ambil daripada dagingnya. Jadikan sumber protein. Ilmu apa protein? Ilmu nutrisi. Ilmu apa tu? Daripada cabang ilmu sains. Ya Allah, mana nak dibuang Quran? Betul. Sebab itu, guru kami, ya, Profesor Dr. Aziuddin Ahmad. Mudahan dia menonton. Datuk Dr. Aziuddin Ahmad. Pakar dalam bidang kimia, tapi bertugas pakar dalam bidang pengurusan risiko. Ya. Dia selalu pesan dengan saya. Dia kata, Ustaz Radhi, ya, waktu dia jadi Presiden College University Islam Antarabangsa Selangor satu ketika dulu. Ya. Dia kata, Ustaz Radhi, saya nak pesan sungguh-sungguh ni. Agama itu, Islam itu, iman, ihsan itu, bukan tempel-tempelan. Ambil jahit sikit, buat kat sini sikit, kat sini sikit, kat situ sikit Islam. No, bukan. Dia adalah kalau kita buat bangunan, dia adalah raft konkrit. Dia adalah stump. Dia adalah ground beam. Orang belajar civil engineering patut tahu benda ni. Ya. Dia adalah footing yang lagi bawah tu. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia Islam. Yang hiasan-hiasan yang lain itu ialah apa yang digambarkan untuk manusia boleh faham ilmu-ilmu alat dan sebagainya. Kerana itu kadang-kadang pelik. Orang belajar agama, lepas tu dia sambung belajar, ambil master,
di mana-mana universiti lah, tak kisahlah. Dia tinggalkan dah agama dia tu. Dia tinggalkan, dia ambil apa, business study ke apa, tak kisahlah. MBA ke, tak kisahlah. Dulu dia ambil apa, pengajian Islam, syariah atau sebagainya. Mana ilmu syariahnya patutnya dibawa dalam MBA dia. Bukan MBA dia tu mematikan ilmu agama yang telah dia belajar dahulu. Ini masalah yang cukup besar dalam dunia hari ini. Apabila ideologi barat, kapitalis, sosialis, banyak-banyak ism lagi, ya, diambil Islam untuk mencantikkan ideologi itu. Itu satu benda yang cukup salah, bahkan jenayah akademik yang cukup besar. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya yang untuk kita raikan daripada Facebook, daripada Kush Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz Haji Muhammad Rozi bin Muhammad Rajab serta da'i yang dihormati. Soalan saya, bolehkah Tuan Ustaz Rozi Rajab perihalkan ciri-ciri orang munafik yang berada di sekeliling kita? Apakah azab siksa yang Allah janjikan kepada orang munafik serta bagaimanakah selayaknya kita berhadapan dengan golongan ini? Terima kasih kepada saudara Kushairi di atas soalan tersebut. Persilakan Ustaz. Allah. Soalan daripada saudara Adinda Khushairi. Ya, Masya Allah. Mudahan yang bertanya ini kita doakan rahmat melimpah ruh dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, menjawab soalan ini, dia kata ciri-ciri munafik duduk sekeliling kita. Azab apa yang Allah Taala nak bagi pada orang munafik ini? Ya. Ada 3 soalan saja kat sini. Macam mana nak menghadapi golongan ini? Saya suka menarik perhatian semua untuk kita rujuk ayat yang ke-72 73. Kita tadi 69 sampai 73 kan? Sempurna dah ni. Okey. Apa dia kata Allah? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan dia, yakni apa dia? Segala hayawan ternakan tadi, ya, kepada mereka. Wa minha ya'kulun, daripadanya lah mereka dapat menunggang. Rakubuhum faminha rakubuhum, boleh menunggang, ya. Rakub ni apa, menunggang binatang itu. Kuda dan sebagainya. Unta, ya, kaldai, baral dan sebagainya. Wa minha ya'kulun, dan sebahagian lagi mereka makan. Tu nak cerita apa tu? Nikmat Allah bagi. Kegunaan hayawan, ya. Tapi kata Allah, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Ini perangai munafik sebenarnya. Dan untuk mereka padanya berbagai manfaat dan minuman. Afala yashkurun, maka apakah lagi mereka tak mahu bersyukur? Orang munafik ini antaranya Nabi beritahu ada beberapa tanda. Bila dia bercakap, dia akan bohong. Bila dia berjanji, dia tak akan tepati. Bila dia diberi amanah, dia pecah amanah. Khianati. Pecah amanah betul tu. Dia khianati. Dan kita benda-benda ni na'udzubillah min zalik. Tanda tu banyak disebut. Pagi ni 3 ya. Banyak. Dia disebut sekeliling kita itu lagi panjang. Betul. Maka saya fikir terbaik saya serahkan dululah kepada Da'i Fahmi untuk perbincangan selanjutnya. InsyaAllah kita boleh sambungkan selepas ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz di atas penjelasan itu tadi. Sebenarnya banyak lagi penjelasan yang akan dikupas oleh Ustaz Rozi kita sebentar lagi, maafkan saya. Tapi kita nak tamatkan, kita nak abuhkan siaran kita di TV3, tapi kita akan ada tambahan di TV9. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, edisi doa untuk Malaysia bersama dengan saya, Da'i Fahmi, dan juga panel kita iaitu Ustaz Rozi Rajab di dalam topik Tadabbur Surah Yasin ayat 69 sehingga 73.
pada hari ini, iaitu hari Ahad 20 Jun 2021 bersamaan dengan 9 Zulkaidah 1442 Hijrah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pejam celik lagi 30 minit lagi masa kita untuk bersiaran. Jadi sekiranya tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Like, share dan komen serta kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita supaya sama-sama dapat kita belajar dan kita mentadabur surah Yasin ayat 69 hingga 73. Jadi sebentar tadi sebelum kita berehat, Ustaz dah menerangkan, dah mengupas sedikit soalan daripada saudara Kushairi kita. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk melanjutkan penjelasan berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik di sekeliling kita pada masa ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ke TV 9 lah sekarang. Betul. Ni kan. Tolong share. Tolong share kawan-kawan, ada lagi baki 29 minit lagi insya-Allah. Saya sambung jawapan kepada saudara Dinda Kushairi yang bertanya tadi. Umum menurut hadis ya. Ayatul munafiq, tanda-tanda munafik ni ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sidna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia kata thalathun, ada 3. Idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap bohong manjang. Bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia akan mengingkari janjinya. Itu yang kedua. Janji ingkar. Janji, kalau saya janji ni, dalam perniagaan contohnya, awak jual barang saya, touch level ni saya akan bagi awak ganjaran ni. Tak touch level, dia tanya, bila saya cakap? Berbelit-belit sungguh. Ini munafik sungguh. Wa idza tumina khana, bila dia orang percaya kat dia khianat. Orang percayalah, saya ikutlah program ni. Insya-Allah selepas saya ikut program ni saya akan dapat sekian-sekian benda. Tiba-tiba habis semua, dia dikhianati. Apa yang dijanjikan tak dapat. Dia khianat. Tapi ada satu hadis lagi daripada Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, daripada datuknya. Yang ni Allahu Akbar. Kita para mubaligh ni ya, wa imma da'i ka ustaz ka ya, pendakwah semua khususnya ambil ingat ni. Nabi kata wailul lilladzi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqauma wailul lahu atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takut hadis ni ya. Nabi kata wailul lilladzi, celaka sungguh kata Nabi bagi orang yang berbicara, yuhaddithu, dia bercakap, dia bicara. Dia bercakap tu nak bagi orang gelak. Dia bercakap tu liyudhika bihi alqaum, nak bagi orang yang tengok tu ketawa. Dia aibkan orang tu, dia aibkan orang ni. Dia buat sekarang ada zoom kan. Zoom ni dia tak berhadapan orang nak jawab pun dia boleh mute orang tu. Betul tak? Pun dia buatlah macam-macam program lah, tak kira lah. Nak sebut pun saat lagi ada yang berkaitan hidup dan mati payah juga kan. Kita sebut umum. Dia pun, orang pun ketawa. Apatah lagi kalau dia snap gambar. Ada cerita dia dah malukan orang ni, dia dah aibkan orang ni. Orang ni tengok, seronoknya dia telah dimalukan. Nabi kata, wailun, celaka. Ini perangai orang munafik di sekeliling kita ni banyak. Kalau kita cari, ada 7, setengah ulama kata ada 11. Antaranya lagi perangai munafik ni selepas daripada 3 yang Nabi sebut itu, dia kita boleh nak tengok lagi kan. Dia malas beribadat, yang keempat. Malas sungguh. Qamu kusala, Quran sebut bangkit Allah malas. Kalau boleh tak nak solat langsung. Kemudian mereka ni kalau buat sesuatu, mereka nak orang puji mereka, riak. Nak masuk apa, takut juga kita pun masuk akhbar juga lah. Kata kat diri kita pula. Maksudnya betulkan niat lah. Ni tak masuk tu nak bagi orang puji dia, orang puja dia. Agung. Kalau dalam ilmu psikologi kita sebut ni perangai-perangai pikok. Pikok. Ya, suka untuk menampilkan keterampilan tu tak apa ya. Dia suka sumpah palsu. Ni yang kelima. Kemudian kalau berlaku pertikaian, dia fujur. Fujur ni apa? Dia buat dosa sendiri rasa nak menang. Dia kalau berbahas dia nak menang saja dia, orang lain semua tak betul ya. Riak kita dah sebut tadi. Dan itulah 7 sifat tu, jauhkanlah ya. Bagaimana kita nak hadapi orang munafik ini?
Apa azab Allah pada dia? Kita hadapilah dengan kesabaran. Apa lagi? Rasulullah, ketua orang munafik tu selalu duduk sebelah dia. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. La'natullah alaih. Ya. Selalu kalau Nabi kata apa? Sadaqta ya Rasulullah. Duduk sebelah kanan Nabi. Sadaqta ya Rasulullah. Dia asal Yahudi. Ya. Apa Nabi buat? Nabi sabar. Nabi bunuh dia tak? Tak. Nabi tak bunuh dia. Berdosa bahkan bunuh dia. Ya. Nabi mengancam apa? Dengan azab Allah. Bashir, kata Allah, beri khabar gembira, tempalah Allah kepada orang munafik itu dengan azab yang sungguh pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kat mana duduk orang munafik? Fi darkil asfali minan nar. Pada kedudukan yang terkebawah daripada yang bawah daripada neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Encik Ilyas daripada Aitam, Pulau Pinang. Ya, Cik. Assalamualaikum Ustaz Rozi Rejab dan juga Da'ai Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah dan juga guru-guru. Soalan saya mengenai sebentar Hari Bapa ni. Nak ucapkan selamat Hari Bapa lah, tapi bukanlah kita nak menyambutnya. Hari Bapa, hari selalunya Hari Bapa. Jadi soalan saya untuk mengambil iktibar daripada Luqman Nur Hakim ni, dia selalu berpesan kepada anak dia, jangan mensyirikkan Allah. Dan juga saya nak ambil satu petikan ayat daripada yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang kita boleh tak kita amalkan dalam doa kita untuk anak-anak zuriat keturunan kita supaya mendirikan solat dan juga tidak lupa akan Quran ni. Dan kita dengar surah Tadabbur surah Yasin tadi, dari satu ayat ke satu ayat hinggalah ke ayat ke-83 kita dapat mengetahui satu-satu terjemahan dia, menyentuh perasaan dia kita. Kalau kita tak dengar, macam mana kita nak tahu apa isi kandungan surah Yasin yang kita baca berpuluh-puluh tahun itu? Dan soalan saya, macam mana untuk menarik hati-hati anak-anak kita ini supaya tertarik kepada Al-Quran ini. Dan tidaklah kita keseorangan saja yang melihat, membaca dan mendengar Al-Quran tersebut. Dan minta pencerahan daripada Ustaz, macam mana cara yang terbaik untuk berdakwah mengenai Al-Quran ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ilyas Abu Bakar kerana sudi bertanyakan soalan berkenaan dengan macam mana nak tarik hati anak-anak untuk sama-sama juga menarik hati mereka untuk membaca Al-Quran dan melakukan ibadah. Tapi sebelum Ustaz menjawab soalan tersebut, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, edisi doa untuk Malaysia. Jadi kita sudah mengupas beberapa persoalan daripada penonton kita dan kita akan terus mengupas soalan daripada Facebook, daripada Ayu Safina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah tindakan paling baik untuk kita lakukan apabila kita dizalimi akibat daripada saya tak mau menuruti kehendak majikan saya yang saya rasakan penuh dengan kezaliman dan pembohongan? Adakah dengan membaca Yasin membantu? Jika membantu, bagaimanakah kaedahnya? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih kepada Cik Puan Ayu Safina di atas soalan itu tadi. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Sebelum saya nak memanjangkan jawapan kepada Cik Ayu Safina, suka saya menjawab dahulu soalan yang dikemukakan oleh pemanggil tadi, alhamdulillah, yang menelefon kita tadi. Beliau menyatakan, bolehkah kita nak tadabbur Quran ini
kemudian kita nak share dengan anak-anak kita agar doa kita seperti yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Boleh buka surah Ibrahim. Saya bagi terus ayatnya. Al-Quranul Karim, surah Ibrahim ayat 40. Saya ulangi, insya-Allah doa tersebut sama-sama kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagus doa ini. Paling elok amalkan dua-duanya sekali. Ayat 40, ayat 41. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kau jadikanlah aku ini orang yang senantiasa mendirikan salat. Oh my Lord, kata Nabi Allah Ibrahim, make me an establisher. Orang yang duduk mendirikan apa? Of prayer and many from my descendants. Rabbana wa taqabbal du'a. Dia tak minta untuk diri dia saja. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada orang tanya tadi, Rabbi, kat sini Rabbana pula. Kenapa Ustaz? Sebab tadi dia doa untuk diri dia dan juga untuk keturunannya. Kemudian sama-sama berdoa anak-anaknya, Rabbana, wahai Tuhan kami, oh our Lord, and accept my supplication. Doa itu supplication. Kemudian ayat yang ke-41, Rabbana ighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Apa Nabi Ibrahim ada dosa? Tak ada. Ya? Tapi dia minta ampun untuk dirinya, wali walidayya, dan kepada kedua ayah ibunya, walil mu'minina, dan seluruh orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, hari mana dibangkitkan seluruh makhluk, manusia khususnya, untuk dihisab. Ya? Ustaz, saya fasih bahasa Inggeris, Ustaz. Boleh tak saya nak baca terjemahan? Silakan, no problem. Our Lord, forgive me and my parents and the believers the day the account is established. Allahu Akbar. Ya? Jadi amalkan insya-Allah. Dan pesanan kepada semua, ketika kita tadabbur Quran, pastikan ada guru, mesti ada guru. Ada orang belajar online, guru yang belajar online tu pun tak tahu dia punya sanad dia kat mana, terputus habis. Tanya guru dia siapa? I learn from my teacher. Who is your teacher? Name it. Bagi tahu. Ya, orang tahu guru dia, orang boleh cari sanad naik sampai ke atas. Tiba-tiba tak ada. My guru pun tak ada guru. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ini masalah cukup besar. Jangan dia akan jadi birra'yi, ikutlah pandangan sendiri. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Sebab itu ada orang tafsir ayat khudh min amwalihim sadaqah. Ambil daripada harta mereka tu buat sedekah. Dia faham tak sedekah tu apa? Dia ingat Robin Hood kah? Paksa orang, ambil harta orang, peras hugut orang untuk bantu orang lain. Islam tak ajar. Islam tak ajar macam ni. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia gunakan agama, bertopengkan agama, menyesatkan orang atas nama agama. Nama pun ustaz kan? Orang percayalah semua. Jangan cari ulama akhirat. Jangan cari ulama su'. Na'udzubillahi min dhalik. Itu pesan sungguh-sungguh ya. Hadirin rahimakumullah. Maka belajar mesti ada guru. Quran ini tidak mahu tadabbur, jadi sesat lagi menyesatkan. Maka datanglah kefasadatan, fasad, kerosakan kepada masyarakat. Baik, saya sambung dengan menjawab soalan Ayu Safina. Tunggu signal, kalau da'i kita suruh kita singkatkan, saya akan singkatkan. Tapi sikit lagi ya. Ayu Safina, soalan yang dia tanya tadi ini, kita dizalimi, majikan dia penuh kezaliman, sombong, macam mana? Boleh tak baca Yasin? Membantu tak? Macam mana kaedah dia? Boleh, silakan, tak ada masalah. Kita tawassul dengan Quran. Tawassalna bil Quran, kami bertawassul dengan Quran. Apa hukumnya? Para ulama sepakat dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yajuz, kata mereka, harus, tak ada masalah. Bagaimana nak buat? Hadirkan tujuan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku baca Yasin ini harapkan redamu. Tu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang tu dulu. Buat apa-apa pun ya, anta maqsudi, engkau tujuan utamaku dan keredaanmu yang aku tuntut. Lepas tu, ya Allah, sebab daripada Yasin ini, ya Allah, aku tawassul dengannya, jadikanlah ya Allah, apa dia? Membantu aku dalam segala
kebuntuan aku. Baca dah. Apa boleh buat lagi? Kan? Majikan. Tambah-tambah pula, majikan itu jenis zalim. Na'udzubillah min zalik. Saya tak maksudkan siapa-siapa pun. Menjawab soalan saja. Ya, menjawab soalan saja. Jadi, apa kita nak pergi gaduh-gaduh dengan majikan? Itu tak dituntut. Bergaduh, bertumbuk. Na'udzubillah min zalik. Jadi hal lain pula. Jadi hal lain pula. Maka mintalah tolong dengan Allah. Ya, tolonglah ya Allah, majikan aku ni ada kezaliman, ada pembohongan. Ya, aku baca Yasin ni, tolonglah aku ya Allah. Mudah-mudahan maqbul. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rozi Rajab dan Dai Pami. Haji Sukinon, Haji Muhammad Saleh kepada Saudara Johor. Masya-Allah, Tuan Haji. Sehat Tuan Haji Ya, sehat alhamdulillah. Saya pun doakan mudah-mudahan kita lekaslah penyakit ni hilang. Amin insya-Allah. Jadi Tuan Haji, soalannya apa Haji? Persoalannya macam ini Ustaz Saya ada jiran Melayu lah biasanya Ustaz kan. Tapi dia ni munafik lah Ustaz. Contohnya macam tadi ada 3. Kalau cakap bohong, kalau dia manahkan dia tak pernah betul, yang ni engkar dan salah. Jadi saya nak minta Ustaz, macam mana nak mengatasi orang ataupun jiran yang macam ini Ustaz? Adakah saya nak saja pulaukan dia ataupun maknanya dia jiran, kita tak boleh pulau, kita nak layan juga. Jadi nak minta apakah idea atau apa yang patut kita lakukan ke atas jiran yang bersifat munafik ini. Itulah soalannya Ustaz pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, moga-moga jiran dia pun tengoklah kot, tanyalah Ustaz, sudah tahu jangan keliru Ustaz. Jadi macam mana Ustaz nak buat dengan jiran-jiran macam ni Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab soalan Tuan Haji Tukinon, pertama kita kena faham apa maksud munafik ni. Dia isim fa'il. Dia kata nama bagi manusia, person yang mempunyai sifat-sifat kepura-puraan. Itu sebenarnya. Ya, dia ada sifat kepuraan. Dia terlepas daripada narasi keagamaan. Guna bahasa syair tadi kan. Bahasa hebat-hebat sikit ya. Maka hal ini, munafik ni dia berlakon. Dia beza dengan taqwa. Dia beza. Orang munafik ni dia menyembunyikan kekufuran tapi menzahirkan keimanan. Dia tunjuk dia paling beriman lah. Topeng. Topeng sungguh. Dalam agama ni dia terkedepan lah. Kalau bercakap tu perang, pang, orang tak boleh potong langsung. Dia punya, orang Kedah panggil macam bertih. Macam bertih tau. Tapi dalamnya itu ialah kekufuran. Semata-mata kufur. Ini bahaya. Ada 2 jenis kufur. Ima kufur ni'mat ataupun kufur syariat. Ya, itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab itu kita tak boleh hukum orang munafik itu pergi bunuh dia. Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh, Nabi lama dah telah bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Nabi tak bunuh. Laknatullah alaih. Maka menghadapi mereka ini tak lain tak bukan ialah dengan kita menzahirkan yang hak. Menyedarkan mereka. Tuan Haji Tukinon, dalam perang Khandaq, berapa ramai yang lari? Ini soalan. Sengaja nak suruh cari. Berapa ramai yang lari daripada Nabi bantu orang-orang musyrikin Makkah? Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara sahaja, bahkan golongan munafikin. Solat di belakang Nabi, berjalan di tepi Nabi, selalu dengan Nabi, makan minum dengan Nabi. Mai perang mereka khianati Nabi. Belot. Ini pengkhianat dunia dan pengkhianat akhirat. Ya, janji nak sama-sama berjuang, sama-sama berjuang. Sampai sekat jalan dia kata saya tukarlah plan. Saya tukar plan. Plan daripada nak bersama-sama Rasulullah, nak duduk dengan golongan kafir. Dia dah takut. Dia takut. Saya kalau aku join sekali aku kalah ni. Golongan seperti ini duduk di neraka terkebawah, hina sungguh di akhirat nanti. Di dunia hadapi dengan kebenaran. Nasihat dia. Aku tengok engkau ni berlakon. Bubuh ya ayat tu terus. Boleh berani tak Tuan Haji? Kan? Buanglah topeng kemunafikan. Engkau cakap aku munafik, kau mana tahu? Kau cakap lain, kau buat lain. Cakap terus terang. Kau cakap kau nak solat dengan aku tadi jemaah. Mana boleh jemaah sekarang ni? Jiran-jiran sebelah pun tak boleh kan? Maknanya dalam keluarga dalam rumah je. Kau cakap kau nak tolong aku, tapi saat aku dizalimi, disakiti, dibuang, kau juga turut buang aku. Kerana apa? Kerana duit dunia engkau. Kerana pangkat derajat engkau. Kerana habuan perut engkau.
Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Sama golongan munafikin yang tinggalkan Nabi. Mereka takut mereka kalah, mereka akan diganyang oleh golongan-golongan musyrikin Makkah pada waktu itu diketuai oleh Abu Sufyan sebelum dia Islam. Maka astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allah melaknat mereka dan menurunkan satu surah khas untuk dibicarakan, surah Al-Munafiqun. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dan bersihkan kita minan nifaq. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Tuan Haji dapat sedarkan dia dengan perbincangan yang baik. Tapi selalunya orang munafik ni kok mana pun dia akan berlakon sampai kesudahan. Allah Ta'ala sajalah yang membantu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahul musta'an. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Bolehlah Ustaz berikan sedikit kesimpulan ringkas dan juga membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, insya-Allah Ustaz. Insya-Allah seminit dua kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika kita lihat daripada ayat yang ke-69 sampai 73, dia menyimpulkan kita bicara bahasa dengan Allah dengan tindak balas diri kita sebenarnya. Sama tak kita cakap dengan Allah? Ya? Syair itu hanya suatu tamthilan untuk manusia mahu berfikir. Dalam tadabbur ini kita kena melihat di sebalik. Beyond the text. Ya? Beyond the text. Di belakang teks itu apa dia sebenarnya? Kan? Yang tersirat tu. Bukan semata-mata yang tersurat itu sahaja. Di belakang dia. Jika dilihat di belakang dia, ramai hari ini orang suka guna bahasa untuk menawan hati manusia. Betul. Tetapi gunakan Quran untuk melawan gaya bahasa menipu mereka itu. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala buat Quran ini bukan untuk kita semata-mata sonok-sonok dengar lepas tu untuk nak tidur. Tak. Untuk kita guna Quran ini peringatan bagi yang hidup dan peringatan bagi orang yang masih kufur. Kemudian bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan banyak kepada kita. Antaranya nikmat hayawan yang duduk di sekeliling kita. Dan sebut hayawan ni, orang cerita hari ni tentang vaksin. Vaksin ambil pada mana Ustaz, pada mana. Saya tak mau kait-kait yang tu, cuma sikit nak masuk tentang vaksin. Ikuti segala langkah yang pihak kerajaan syorkan, arahkan. Lalu orang kata sakit Ustaz. Maka saya nak bagi panduan, jangan lupa guna kaedah Tibbun Nabawi. Buka kitab Tibbun Nabawi tu, kalau tak boleh buka, pergi cari pakar-pakar dia. Ada antara pakarnya, contohlah Dr. Wan Nasiruddin Wan Abdullah. Boleh tanya dia, dia pakar dalam Tibbun Nabawi daripada UKM. Apa dia boleh beramal dengan zaitun, minyak zaitun. Tapi cari yang original lah. Beramal dengan fihi syifa'ul linnas. Apa dia? Madu. Beramal dengan habbatus sauda. Banyak-banyak ambil, ya, tapi ada sukatannya. Contohnya ambillah 25 gram 4 kali sebelum dapat suntikan. Madu ambillah 25 gram satu hari, ya. Kemudian ambillah habbatus sauda, itu bentuk minyak lebih bagus, ya. Pergilah cucu, nak takut apa, tawakkalna 'ala Allah, ya. Balik ambil sedikit daripada madu kerana dalamnya ada syifa, ya. Sapu di tempat suntik tu. Nurse kata tak boleh tu sapu, tak boleh. Waktu tu janganlah sapu, dah selesai semua, mandi semua elok, tengok ada sikit-sikit lagi tu kan. Asyik dia buat macam tu je, lenguh. Sapulah insya-Allah biiznillah. Wallahu taala a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik. Kita doa sikit insya-Allah. Seminit dua kita doa sama-sama. Kita bertawajuh, mohon sungguh-sungguh dengan Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, setelah kami berada dalam majlis ilmu, taman syurga-Mu di muka bumi-Mu ini, kurniakan kami manfaat ya Allah dan syafaat daripada Quran yang kami bacakan tadi. Maka dengan syafaat Quran ini kami bertawassul dengannya. Quran ini surah Yasin yang dibacakan tadi, aman ma'murkan Malaysia ini, angkat wabak bencana COVID-19 ini daripada bumi Malaysia khususnya dan seluruh muka bumi-Mu amnya ya Allah. Amin. Pelihara negara kami, pelihara raja, pemimpin kami, pelihara seluruh rakyat ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah ibu kami yang kami banyak berhutang budi yang tak akan terbalas ya Allah. Manakan kami mampu membalas setitis susu ibu, setitis peluh ayah, walau dihimpun seluruh harta dunia ini. Ampunkan mereka dan kami himpunkan di syurga nan abadi.
bersama kekasih yang kami rindu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juthami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Rozi di atas perkongsian bersama dengan kita pada hari ini dengan topik Tadabbur Surah Yasin ayat 69 hingga 73. Terima kasih juga kepada para penonton sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di dalam program Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk tonton program Tanyalah Ustaz setiap hari jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Moga-moga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan juga dapat kita amalkan sama-sama. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.